Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umair bin Ghafarullahuddin. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan dakwah jemaah tabligh kepada golongan yang tidak solat. Okey, yang pertama sekali, apa itu solat? Solat merupakan tiang agama dalam agama Islam. Solat juga merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucapkan dua kalimah syahadah. Allah SWT berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat Al-Baqarah ayat 43. Kat situ kita nampak dalam Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk bersolah. Okey, yang seterusnya, Allah SWT berfirman lagi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 45. Solat jugalah soalan pertama yang akan ditanya pada alam kubur. Sekiranya solat bagus, maka amalan lain insya-Allah pun bagus. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa itu jemaah tabligh. Jemaah tabligh, gerakan jemaah tabligh diasaskan oleh Maulana Muhammad Ilyas. Dia punya hidup dia 1885 hingga 1944 di India. Pergerakan ini berdasarkan atas asas Islam. Dalam aplikasinya, mereka berusaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan seharian. Tujuan utama pergerakan ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dan menghidupkan makna-makna yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi. Seterusnya kita pergi kepada jemaah tabligh di Malaysia. Di Malaysia pada mula-mulanya gerakan jemaah tabligh berkembang di kalangan orang-orang India Muslim sahaja. Tokoh yang memperkenalkan gerakan ini ialah Maulana Abdul Malik Madani. Sepanjang tahun 1950 hingga 1960, kegiatan jemaah tabligh ini tertumpu kepada kaum India Muslim sahaja. Namun begitu, mulai 1970-an bermulalah tahap yang kedua dalam sejarah jemaah tabligh di Malaysia, iaitu apabila kegiatannya turut melibatkan orang-orang Melayu di dalamnya. Pada 1970-an barulah jemaah tabligh ni, gerakan jemaah tabligh ni sampai kepada masyarakat Melayu kita. Sebelum tu 1950 hingga 1960 dia tertumpu pada India Muslim je. Dan pada awal 1950 hingga 1970 tu dia punya pusat dekat Masjid India dekat KL tu. Sekarang pusat dia adalah dekat Masjid Seri Petaling. Okey, kita pergi kepada metodologi jemaah tabligh. Jemaah tabligh ni antaranya mereka membuat ziarah dari rumah ke rumah untuk bertemu dengan setiap orang Islam di kawasan masing-masing perumahan mereka ataupun di kawasan sekitar masjid ketika keluar tanpa mengira latar belakang siapa pun yang dijumpai. Kaedah dakwah jemaah tabligh adalah dengan mengajak manusia kepada Allah dengan penuh kasih sayang dan memulakannya agar mereka mendekati masjid dan bersolah jemaah 5 waktu. Mereka jumpa siapa je mereka dakwah, tak kira siapa. Antara kaedah lain jemaah tabligh ni adalah keluar atau khuruj selama 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun dan 4 bulan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup untuk belajar mujahadah atau berkorban harta, masa dan diri dalam usaha dakwah. Mereka banyak melazimkan diri untuk iktikaf ataupun berdiam di masjid, termasuk tidur dan menghidupkan adab-adab sunnah iktikaf. Macam kita biasa dengar, dia keluar 3 hari, 4 bulan. Okey, kita pergi kepada peranan jemaah tabligh terhadap golongan yang tidak solat. Dalam menangani golongan yang tidak solat ini, jemaah tabligh mengajak mereka ke masjid dahulu. Lepas mengajak masjid, untuk sebab apa mereka ajak? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengubah hidup seorang. Yang pertama sekali, perlu mengajak mereka ke masjid kerana masjid adalah salah satu tempat sumber kebaikan. Sekiranya yang diajak itu mereka ikut, yang pertama sekali jemaah tabligh itu akan tanya adakah mereka sudah solat pada waktu itu. Sekiranya belum, mereka akan ajak mereka solat, dan sekiranya mereka tidak tahu solat, jemaah tabligh akan mengajar mereka solat. Macam kita sedia maklum bahawa masjid tu adalah merupakan rumah Allah, di mana rumah Allah ni adalah, kalau macam kita, sekiranya kita ada masalah ke apa, tempat sebaik-baik
tempat mengadu adalah di rumah Allah, di masjid. So bila seseorang tu nak berubah ke arah kebaikan untuk menjaga solat semua, masjid adalah tempat yang terbaik. Okey. Seterusnya, sekiranya mereka tolak untuk ke masjid, jemaah tabligh akan memberi nasihat kepada mereka, dan pada masa yang sama mereka akan mendoakan untuk golongan yang mereka dakwah ni, kerana mereka memahami bahawa hidayah itu milik Allah dan tugas mereka hanya mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Jemaah tabligh juga adalah kelompok yang tidak putus asa akan golongan yang didakwahnya. Mereka doakan golongan tersebut dan hari demi hari mereka tidak berputus asa untuk terus mengajak mereka atas nilai kasih sayang mereka terhadap saudara se-Islam mereka. Okey, yang selain daripada itu, jemaah tabligh selalu melazimi membaca fadilat amal. Kitab mana di dalamnya terdapat bab fadilat solat. Ini juga salah satu cara mereka menerapkan kepada golongan ini akan kelebihan dan fadilat solat. Bila dah ini golongan yang tidak solat ini dapat mengetahui akan fadilat solat dan akan memotivasikan mereka untuk menjaga solat mereka. Dalam pada masa yang sama, dalam bab itu juga terdapat juga dia menceritakan juga tentang siksa dan azab akan orang yang melalai dan meninggalkan solat. Ini dapat membuatkan golongan ini lebih takut untuk meninggalkan solat, kerana azab yang pedih di sebalik perbuatan itu. Dia akan lebih kuat kepercayaan mereka dalam menjaga solat. Sekian daripada saya, sedikit sebanyak maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.